Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulan 1 akan membentangkan berkenaan tentang ulasan artikel yang bertajuk Pembinaan Negara Bangsa Malaysia, Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dan pada hari ini, saya Akif Hakim bin Azman bersama dengan rakan saya iaitu Nazim Ashraf, Nur Ain Ashikin dan Umu Iwana akan membentangkan tentang setiap satu daripada bahagian soalan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazim Ashraf bin Muhammad Tamizi akan membentangkan tentang isi kandungan artikel yang telah dipilih secara keseluruhan dalam isi pengenalan. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah disifatkan oleh Kenichi Ohmae sebagai era berakhir negara bangsa. Sehubungan dengan itu, aliran kecanggihan berasaskan teknologi maklumat ditekankan oleh beliau kepada pembentukan dunia tanpa sepadan yang menunjang. Kebanyakan unsur-unsur penghalang yang berakar umbikan sentimen perkauman masih mengompongi sebahagian rakyat negara. Tindakan sebahagian pemimpin-pemimpin politik, termasuklah isu panas yang timbul, telah memainkan sentimen perkauman bagi meraih populariti dan simpati. Pada masa yang sama, masyarakat yang berpecah belah secara etnik juga berlaku. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan sejarah dan pendidikan sejarah. Pengetahuan mengenai sejarah, terutamanya sejarah negara, akan membolehkan negara khususnya generasi muda menjadi lebih berminat dengan pembangunan negara, dengan sifat sebagai alat untuk memahami masa lalu dan sebagai panduan, pengajaran dan kaunseling, membolehkan sejarah diberi tempat yang istimewa dalam sistem pendidikan negara. Kaedah terbaik untuk mencapai maklumat ini adalah melalui pendidikan sejarah, iaitu teras penting dalam dasar pendidikan. Matlamat ini akan menekankan proses membina perpaduan dan pengetahuan generasi baru rakyat, terutama melalui unsur kekuatan bahasa dan budaya kebangsaan. Perkara utama yang diutarakan ialah pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sebuah negara dan ia dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya. Pembinaan negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan sendiri harus dilaksanakan melalui pelbagai saluran. Antara salah satu saluran terpenting ialah pendidikan. Pendidikan ini berperanan sebagai warna pertama dalam membentuk perpaduan masyarakat dan pembentukan negara bangsa. Mata pelajaran sejarah seharusnya memainkan peranan penting bagi mencapai matlamat. Sejarah berperanan menjadikan seseorang itu berfikir secara sedar tanpa melibatkan unsur-unsur yang melampaui batas. Sejarah memberi kesan yang sangat besar pada pembinaan negara dengan mencapai matlamat negara pada masa yang sama, memperbetulkan kesilapan atau mencegah permasalahan yang telah berlaku pada suatu masa dahulu untuk mengekalkan keamanan negara. Isu menarik kepentingan sejarah sebagai mekanisme utama telah disuarakan sejak sekian lama oleh pelbagai pihak. Pendidikan sejarah berperanan sebagai alat didaktik khususnya sebagai tunjang pendidikan nasional akan membolehkan satu bangsa terutama generasi muda menjadi prihatin terhadap bangsa dan pembangunan negara di Malaysia. Kepentingan sejarah selain daripada menanam semangat kecintaan tanah air di kalangan rakyat, Hari Kebangsaan juga meningkatkan kita kepada sejarah perjuangan kemerdekaan negara. Sejarah bukan dalam subjek utama pembelajaran Malaysia, akan tetapi sejarah wajib diterapkan pada golongan-golongan muda, khususnya seperti pelajar. Soalan 5, adakah isu yang dibangkitkan ataupun diutarakan oleh penulis relevan bagi anda sebagai seorang pengkaji? Pada pandangan saya sebagai seorang pengkaji, isu ini sangat relevan terutama dengan keadaan politik negara yang tidak stabil serta masalah perkauman yang saban hari semakin memuncak. Isu ini ialah isu utama yang setiap tahun terus hangat diperbincangkan di antara ahli akademik, ahli politik serta pemimpin negara. Perbincangan tentang pembinaan negara bangsa sangat relevan di masa kini terutama disebabkan oleh masalah perkauman. Masalah perkauman ialah salah satu 5 masalah terbesar negara terutama pada kebelakangan ini. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Iwana binti Adnan daripada kelas PTE 3A. Hari ini saya akan membentangkan tajuk adakah anda bersetuju dengan isi kandungan kajian tersebut. Pada pendapat saya bersetuju dengan isi kandungan tersebut yang menyebutkan tentang kepentingan sejarah dan pendidikan sejarah. Hal ini demikian kerana mata pelajaran sejarah bertujuan untuk memupuk dan memupuk semangat kesetiaan dan jati diri sebagai
jika tiada pelajaran sejarah, rakyat Malaysia tidak akan memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah luar. Selain itu, hasil kajian juga mendapati bahawa dasar pendidikan di Malaysia dalam konteks pembinaan negara bangsa telah melalui beberapa tahap dalam perkembangannya. Hal ini juga saya persetujui di mana kita dapat melihat melalui Akta Pendidikan 1961, kerajaan berusaha melaksanakan satu sistem pendidikan kebangsaan yang menjadi salah satu teras pembinaan negara bangsa. Dengan wujudnya usaha sebegini, masyarakat yang berbilang kaum akan mendapat pelajaran yang sama rata, di mana sahaja yang dipelajari tidak dimonopoli oleh satu pihak sahaja. Adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara berfikir? Kerana dibangkitkan dalam kajian iaitu peranan pendidikan sejarah dan dasar pendidikan telah mengubah cara berfikir saya selama ini, di mana pada pendapat saya, mata pelajaran sejarah adalah tidak penting dalam jadual pendidikan di sekolah. Hal ini kerana mata pelajaran seperti sains adalah amat penting dalam dunia pada zaman moden ini, kerana aplikasi sains dan teknologi diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun begitu, setelah meneliti hasil kajian, saya dapat melihat tentang kepentingan mata pelajaran sejarah yang seharusnya diajar sejak sekolah menengah lagi. Jika pembelajaran sejarah tidak diperhatikan sejak dari bangsa sekolah, niscaya kehidupan masyarakat yang harmonis tidak dapat disemak antara suatu bangsa. Hasil dapatan kajian juga adalah tentang dasar pendidikan kebangsaan yang telah mengubah perspektif saya, kerana saya berpendapat bahawa dasar pendidikan diwujudkan oleh kerajaan telah banyak mengedepankan orientasi pembelajaran sekolah di Malaysia, terutamanya bagi sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan lain. Murid-murid dihendaki mengikuti mata pelajaran yang sememangnya menganjurkan ke arah perpaduan seperti pendidikan agama Islam atau pendidikan moral, sivil dan ilmu pendidikan sosial yang lain, dan juga telah meningkatkan pendidikan bidang kurikulum sebagai asas perpaduan. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang apakah ilmu pengetahuan baru yang diperoleh daripada artikel, iaitu yang pertama, usaha secara intensif bagi mencapai matlamat mula dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1969, khususnya menerusi rancangan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Selain daripada itu, ilmu pengetahuan baru yang dapat diperoleh ialah kepentingan sejarah dan pendidikan sejarah dalam konteks pembinaan negara bangsa. Kepentingan sejarah sebagai mekanisme utama telah disuarakan sejak sekian lama oleh pelbagai pihak. Kepelbagaian kaum serta etnik dari latar sejarah, bahasa dan budaya yang berbeza serta diperkukuhkan pula oleh sentimen warisan berbeza menyumbang kepada munculnya persoalan dan masalah yang kompleks. Di sebalik kesukaran dan pelbagai alasan yang memungkinkan kegagalan mencapainya, ia sebenarnya sesuatu yang tidak mustahil untuk dikecapi. Akhirnya, sejarah dan pendidikan berupaya menjadi satu alat bagi mencapai matlamat tersebut, seterusnya membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai jati diri dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada negara. Sekian, terima kasih. Yang terakhir iaitu, bagaimanakah anda akan menggunakan ilmu pengetahuan ini pada masa akan datang? Berdasarkan artikel ini, saya dapat mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang peranan pendidikan sejarah dan dasar pendidikan kebangsaan. Hal ini saya akan menggunakan ilmu pengetahuan ini dengan sebaik mungkin untuk masa akan datang, kerana dengan ilmu ini kita dapat memberi ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang. Sering diungkapkan bahawa golongan belia adalah sebagai penentu masa depan sesuatu masyarakat dan negara. Pentingnya belia bukan sahaja terletak pada bilangan mereka yang ramai dan sebagai tenaga utama dalam masyarakat, tetapi juga dari segi peranan sebagai penyambung antara satu generasi dengan satu generasi Malaysia. Sebagai sebuah negara berbilang kaum yang pesat membangun dan sedang menghadapi cabaran ke arah pembinaan satu bangsa, Malaysia yang bersatu padu sangat bergantung kepada golongan belia yang aktif, berdisiplin dan progresif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.